dari zaman ke zaman. Manusia sentiasa diperingatkan dengan sabdanya. Dan kita diseru untuk membawa rahmat semesta alam. Assalamualaikum, apa khabar? Saya Muzaffar Muhammad, pengacara anda untuk musim pertama bagi rancangan Islam dalam Sabda. Anda akan bersama saya dan tim Islam dalam Sabda dalam satu pengembaraan yang kami namakan Takruf Pendidikan. Maknanya supaya kita kenal mengenal, mempelajari ilmu agama, sains dan teknologi dan sebagainya. Jom. Hadis sebagaimana yang ditakrifkan dengan ucapan perbuatan perakuan yang dihubungkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui jalan riwayat yang sahih telah diterima secara ijma' oleh umat Islam dan dijadikan sumber kedua selepas kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran. Ulama Islam juga sepakat menyatakan Al-Quranul Karim hendaklah ditafsirkan menerusi hadis-hadis sahih yang merupakan dua perkara penting yang tidak mungkin dipisah. Daripada dua sumber inilah ajaran Islam yang meliputi akidah, syariah dan akhlak berkembang selepas kewafatan Rasulullah SAW. Kasih sayang itu titi, kasih sayang penghubung hati, kasih sayang itu tali, kasih sayang pengikat diri. Dari kasih timbul simpati, dengan sayang ada persaudaraan, kerana kasih ingin berbakti, saling sayang, maaf memaafkan. Kasih sayang itu baja, kasih sayang penyubur jiwa, kasih sayang itu penawar, penguat cinta, penghapus duka. Kasih manusia sering bermusim, sayang manusia tiada abadi. Kasih Tuhan tiada bertepi, sayang Tuhan janjinya pasti. Hadis yang menduduki tempat kedua dalam Islam mendapat perhatian yang begitu serius dari umat Islam sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga kini dan terus hingga ke hari kiamat. Mereka menghafaz, menulis dan membukukannya serta memeliharanya sama ada dalam suratan atau hafazan para ahli dan pakar-pakarnya. Meneliti perkembangan penulisan hadis,
kita dapati ia telah melalui sekurang-kurangnya 3 zaman. Pertama, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, zaman sahabat. Ketiga, zaman tabi'in dan selepasnya. Hadis pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat telah memberi perhatian yang cukup kepada hadis ucapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menerima hadis secara talaqi daripada baginda Rasulullah. Baginda menjawab permasalahan-permasalahan yang berlaku pada zaman baginda dan persoalan-persoalan yang datang dari kalangan masyarakat yang berbagai kaum dan keturunan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada awalnya melarang hadis ditulis disebabkan ada 2 perkara utama. Pertama, kebimbangan hadis bercampur aduk dengan Al-Quranul Karim yang baru saja diturun dan belum sempurna ia dikumpul. Kedua, bagi memberi peluang kepada para sahabat supaya memelihara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada masa yang sama menghafaz Al-Quranul Karim. Dengan 2 sebab ini, maka langkah yang diambil oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat mencatat hadis sudah berjaya. Setelah para sahabat memahami tujuan hadis itu dilarang tulis, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberi keizinan kepada mereka untuk mencatat hadis. Lalu hadis dicatat pada kulit-kulit kayu, pelepah-pelepah tamar, kulit-kulit binatang, dan lahirlah beberapa tulisan hadis seperti yang dikenali dengan nama-nama Dusturul Madinah atau Perlembagaan Madinah. Selain itu kita dapati juga misalnya Sahifah As-Sadiqah, Sahifah Hammam ibn Munabbih, Sahifah Jabir dan lain-lain lagi. Dengan catatan ini ternyata bahawa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dicatat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, dan dengan catatan ini ternyata juga bahawa hadis ditulis pada zaman yang sangat awal, yakni pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Kembali kepada hadis atau al-sunnah memungkinkan umat Islam menyelesaikan banyak masalah dalam hidup ini. Malah semua isu dan masalah dalam agama ini hendaklah diselesaikan menerusi 2 sumber utama ini. Justru, kewajipan merujuk kepada kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi bukan lagi merupakan pilihan, tetapi satu kewajipan yang menentukan tahap keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhirat. Sehubungan ini Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimu kafima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, wahai Muhammad, mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka. Kemudian mereka tidak